Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu yang cikgu sayangi sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang Hari Kemerdekaan. Pada 31 Ogos 2021 nanti, negara Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaannya yang ke-64. Sepanjang 64 tahun kita merdeka, telah banyak pencapaian dan kejayaan yang telah berjaya ditempa oleh Malaysia sehingga mengharumkan namanya di pesada dunia. Namun, sebelum Malaysia berjaya mencapai kemerdekaan ini, negara kita telah dijajah oleh 4 buah negara. Yang pertama ialah Portugal, kemudian Belanda, ketiga British dan akhirnya adalah Jepun. Sepanjang tempoh penjajahan ini, pelbagai penderitaan, kesengsaraan, penindasan, penyiksaan dan juga ketidakadilan yang terpaksa ditemui oleh rakyat tempatan. Masyarakat terpaksa menanggung segala penderitaan ini sepanjang tempoh penjajahan yang berlangsung selama 446 tahun. Namun, pantang berundur, pantang menyerah. Dari zaman awal penjajahan telah bangkit pejuang-pejuang tempatan untuk menentang penjajahan yang kejam ini. Mereka telah berjuang untuk menentang penjajah yang telah menekan hidup mereka selama ini. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilahirkan pada 8 Februari 1903. Beliau merupakan putera kepada Sultan Kedah pada ketika itu iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Dalam erti kata lain, beliau merupakan seorang kerabat di Raja Kedah. Beliau setelah menamatkan pengajiannya di England, beliau telah kembali ke tanah air dan juga telah masuk ke dalam kancah politik. Beliau telah dilantik menjadi Presiden United Malay National Organisation ataupun UMNO yang dipanggilnya. Kemudian, beliau telah mengetuai rombongan kemerdekaan ke London bagi mendapatkan kemerdekaan Malaysia daripada pihak British melalui meja rundingan, bukannya melalui pertumpahan darah. Di sini kita dapat lihat kebijaksanaan dan kewibawaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam memimpin negara untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Kita juga mempunyai pejuang berbangsa Cina yang telah menumpahkan kesetiaannya kepada negara Malaysia. Beliau merupakan pengasas kepada parti politik MCA iaitu Malayan Chinese Association. Beliau tidak lain tidak bukan ialah Tun Sir Henry H.S. Lee. Beliau merupakan penggerak utama dalam menjalinkan hubungan dengan parti politik Melayu pada zaman sebelum kemerdekaan iaitu parti politik UMNO. Beliau juga seorang yang keras menentang gerakan komunis yang bermaharajalela di Malaysia pada zaman awal kemerdekaan. Setelah negara mencapai kemerdekaan, beliau telah dilantik sebagai Menteri Keuangan Malaysia yang pertama. Ini jelas menunjukkan kebijaksanaan beliau sehingga berjaya mendapat kepercayaan untuk memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan pertama negara Malaysia yang merdeka. Seterusnya ialah pejuang berbangsa India iaitu Tun V.T. Sambanten. Beliau dilahirkan pada 16 Jun 1919 di kawasan pedalaman di Sungai Siput, Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Clifford High School di Kuala Kangsar, Perak. Beliau pada seawal usia 36 tahun, usia yang sangat muda, telah menunjukkan kewibawaan dan kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin. Pada usia 36 tahun tersebut, beliau telah dilantik sebagai Presiden MIC iaitu Malayan Indian Congress. Setelah negara mencapai kemerdekaan, beliau telah dilantik memegang jawatan menteri dalam pelbagai kementerian. Beliau sangat menekankan perpaduan dan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Beliau merupakan seorang menteri yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan juga semangat perpaduan yang sangat tinggi. Wahai anak-anak muridku yang cikgu sayangi sekalian, sayangilah negara kita yang tercinta ini. Dunia kian berubah, perubahan melingkari. Saya minta rakan saya Encik Lee Kuan Yew bagi sepatah doa cakapan kepada Merdeka Malaysia. Bersemangat sikit tuan-tuan. Kalau lemah begini tak dapat merdeka Malaysia. Merdeka Malaysia. Terima kasih tuan-tuan.
21 bulan Ogos tahun 57.